A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصير. وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير ونفع وانتفاع لفعل الاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan mulia kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha wa ila ammatil muslimin ajma'in. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang saya hormati lagi saya mulakan dan haji ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua pada pagi ini? Alhamdulillah, masya-Allah, mudah-mudahan bukan hanya jasad kita sihat, begitu juga kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalaman kita sihat, hati kita sihat, iaitu sihat daripada buat dosa kepada Allah taala, sihat daripada ada hasad dengki kepada sesama manusia, sihat daripada lupa kepada Nabi SAW. Maka manusia ni sama ada hatinya qalbun salim, hati yang sihat, ataupun qalbun marid, ataupun hati yang sakit. Kalau sakit hati lain pula. Ni kalau hati yang sakit ni masalah lah. Dia ganggu proses hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi kita Muhammad SAW. Moga-moga kita diberikan hati yang sihat, sejahtera, daripada segala penyakit-penyakit yang tidak elok, negatif, benda-benda yang tak elok, agar Allah Ta'ala buangkan insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lihat, ni Alhamdulillah lah kali pertama saya sampai ni, walaupun location dia bawa sebelah tadi, sebelah aja. Tapi Alhamdulillah sampai jugalah. Jadi mudah-mudahan pertemuan pertama Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Yang mana mudah-mudahan pertemuan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, juga berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah mudah-mudahan melayakkan kita berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada naungan selain daripada naungannya nanti di akhirat kelak. Ada satu hadis riwayat daripada Sayyidina Shaddad bin Aus. Sayyidina Shaddad bin Aus ni makamnya di mana? Di Palestin. Jadi 3 bulan lepas saya baru pergilah Palestin, kan? Dekat dengan kalau tempat Imam Al-Ghazali tulis kitab Ihya tu, dia turun belakang bawah tu sikit. Dia panggil, ada makam 2 orang sahabat di situ. Di antaranya makam Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Seorang lagi Abdullah bin Samit. Sayyidina Shaddad bin Aus ni beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Satu-satunya yang meriwayatkan hadis daripada hadis ni tentang Sayyidul Istighfar. Kita ada istighfar. Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Kita ada ketua istighfar. Kan? Kita ada tasbih, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Kita ada ketua tasbih. Kan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi beliau meriwayatkan daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan bahawasanya barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi dalam keadaan muqinan, iaitu yakin dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala, kemudian dia meninggal pada petangnya, Jadi yang pertama kena baca pagilah. Yang kemudian Nabi sambung, waman, siapa yang baca Sayyidul Istighfar pada petang ataupun awal malam. Syarat dia muqinan juga,
yakin dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi pagi dengan petang baca. Nabi jamin apa? Dan sekalian, fa in mata fahuwa min ahli jannah. Kalau dia mati, maka dia termasuk di kalangan penghuni syurga. Jadi kalau baca pagi, meninggal petang. Ataupun baca petang ataupun awal malam, meninggal sebelum subuh. Fa in mata fahuwa min ahli jannah. Kalau dia mati, maka dia termasuk di kalangan penghuni syurga. Jadi kita nak mati kan nak masuk syurga ni? Sudah. Nak mati kan nak masuk syurga? Ada orang dia nak masuk syurga, tapi bila sebut mati tu dia slow sikit, dia takut. Jadi syarat dia Nabi kata apa sini? Fa in mata. Itu syarat dia. Jawab syarat, dakhal jannah. Kalau dia mati, maka Nabi jamin masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Maka bila Nabi sebut tentang syurga ni, syurga dah ada ke sekarang ni? Sudah. Ada. Masya Allah. Jadi ada seorang sahabat umurnya muda lagi. Namanya Harithah bin Zaid. Umur baru dalam 20-an. Kan? Ada masalahnya. Meninggal umur 22. Kan? Jika tak silap meninggal dalam perang Badar. Jadi Nabi tanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Macam mana kamu rasa hari ini ya Harithah? Kan? Kata Harithah, aku merasakan hari ini aku sudah melihat syurga Allah Ta'ala. Kan? Ahli syurga yatana'amun. Mereka ini diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Wa ahlun nari yu'adzabun. Dan sekarang aku seakan-akan sedang melihat ahli neraka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal arsy rabbi barizan. Dan juga aku sedang melihat pancaran arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang terpancar. Kan? Jadi apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gaya Sayyidina Harithah ni nak sambung lagi anak muda ni. Nabi kata hasbuk, cukup. Cukup dah situ. Ini tanda iman dia. Maka Nabi kata pada sahabat, rajulun nawwarallahu qalbahu. Itulah lelaki, seseorang yang bukan lelaki lah, seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah masukkan pancaran hati dalam cahaya dalam hatinya. Jadi di sini Sayyidina Harithah pun sebut, aku seakan-akan telah melihat syurga. Ahli syurga telah mendapat nikmat. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah Jurdani, syarah kepada hadis 40 ni, ada banyak syarahan. Yang saya petik daripada kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Abdullah Jurdani Ad-Dimyati rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahawasanya syurga ini sudah ada. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan batu batanya daripada zahab wal fiddah, daripada emas dan juga perak. Batu bata pada emas perak. Pasirnya daripada lu'lu', daripada mutiara, dan juga batu yakut. Tanahnya pula diambil daripada za'faran. Diambil daripada za'faran. Baik, di sini beliau tekankan lagi macam mana ahli syurga nak kenal dalam syurga ni bila masuk waktu siang, bila masuk waktu malam. Jadi disebutkan bahawasanya dalam kitab sebut, sambung lagi, kalau ahli syurga nak mengetahui masuknya waktu malam, maka diangkatkan tabir ataupun tirai. Minta maaf, diturunkan tirai ataupun tabir lah. Jadi ahli syurga akan mengetahui, ini dah masuk waktu malam. Kalau dah diangkat tirai ataupun tabir tersebut, maka ini tandanya dah masuk waktu siang. Jadi jangan tanyalah saya, tirai itu tarik ke jenis buka ke macam mana Ustaz, kami nak pergi beli. Tak payahlah. Kita tidak mengetahui macam mana. Sebab syurga ni ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Syurga ni benda yang tak pernah mata melihat, tak pernah telinga mendengar, wala khatara ala qalbil bashar, dan tak pernah terlintas apa yang dalam hati manusia. Kalau terlintas tu maksudnya salah lah. Jadi itu keadaan yang pertama, ahli syurga nak tahu bila masuknya siang ataupun malam. Macam mana pula kalau ahli syurga nak mengetahui tentang masuknya waktu solat? Dalam syurga ni kena solat ke? Tapi kalau nak solat, dia panggil lazat. Lazat, kelazatan, talazzus. Dalam syurga tak perlu dah sembahyang.
Taubat pun tak perlu dah. Nak mengaji ilmu tak perlu dah, syurga dah. Tapi nak buat juga kerana apa? Talazzuz, kelazatan. Lazatnya bila semayang, lazat. Bila mengaji dalam syurga ni rasa lazat, kelazatan yang luar biasa. Sebab tu Nabi kata al-mu'min la yashba' hatta muntahul jannah. Sifat orang beriman ni tak akan kenyang sampai penghujungnya jumpa syurga. Dalam syurga pun nak mengaji lagi. Dalam syurga pun nak solat lagi. Dalam syurga pun nak taubat lagi. Tapi bukan kerana taklif. Bukan kerana perintah daripada Allah. Allah tak suruh kan. Yang suruh dekat dunia. Kan? Wajib ni dekat dunia. Tapi kalau nak buat juga, itu kerana nak mendapat kelazatan, kenikmatan berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka macam mana ahli syurga nak tahu kalau sudah masuknya waktu solat? Al-Imam Jardani lagi beliau menyambungkan bahawasanya apabila ahli syurga ni mendengar suara tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan juga suara takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, maka bila dengar suara macam tu, itu mereka sudah tahu masuknya waktu solat. Kemudian kita macam mana pula ahli syurga nak mengetahui masuknya hari Jumaat? Hari Jumaat ni termasuk hari raya mingguan kita. Kita ada hari raya mingguan, iaitu hari Jumaat. Kita ada hari raya tahunan, Aidil Fitri, Aidil Adha. Kita ada hari raya setiap hari raya ni. Itu dia. Jenis buat ketupat. Setiap hari raya. Apa maksud dia? Kata Sayyidina Ali, apabila setiap hari kamu tak pernah buat dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala, itu hari raya. Jadi setiap hari raya, apabila tak buat maksiat. Setiap minggu ada hari raya, itu hari Jumaat. Setiap tahun adanya hari raya, iaitu Aidil Adha, Aidil Fitri. Dan hari raya yang terbesar apabila kita dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita dikurniakan rezeki dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini kata Imam Jardani disebutkan bahawasanya kalau ahli syurga nak mengetahui masuknya hari Jumaat, mereka akan buat apa? Iaitu tengok mereka ni akan saling menziarahi di antara satu sama lain. Itu tanda masuknya hari Jumaat, hari raya mingguan kita. Kemudian kalau sekiranya ahli syurga nak mengetahui masuknya bulan yang baru, tadi dah siang malam masuk Jumaat, masuknya bulan yang baru, iaitu ahli syurga ini akan tengok mereka ini akan saling memberi hadiah, saling tukar-tukar hadiah, memberi hadiah. Itu dah masuk tandanya bulan baru. Lepas bulan apa? Tahun. Kalau ahli syurga nak tahu tanda masuknya tahun yang baru, iaitu mereka akan dengar seruan daripada malaikat. Malaikat ni akan buat pengumuman. Apa pengumuman malaikat? Wahai ahli jannah, wahai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang nikmatilah hidangan yang khas disediakan untuk kamu. Maksudnya dengar pengumuman. Kita nak raya pun ada pengumuman. Jadi malaikat ni pengumuman, nikmatilah hidangan yang Allah Ta'ala sediakan khas untuk kamu, wahai ahli syurga. Jadi ini tandanya masuk apa? Masuknya tahun yang baru. Jadi hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ada benda-benda macam ni, dapat ada tanda-tanda macam ni, suka bertahlil, suka zikir, suka saling ziarah, suka bagi hadiah, suka bagi makanan, jamuan kepada orang. Jadi ini tanda apa ni? Tanda kita telah tiru seperti mana perbuatan ahli syurga. Tapi tak boleh mengaku lah. Oh, rupanya saya ni ahli syurga, Ustaz. Tak boleh lagi. Tapi sebenarnya kita dah tiru perbuatan ahli syurga. Ini kata guru saya di Mesir, Syekh Yusri Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Apabila kita dah ada perbuatan-perbuatan baik macam ni, suka zikir, suka buat amal soleh, bagi makanan, bagi hadiah, ziarah ni, itu tanda apa tu? Tanda al-jannah al-ajilah, syurga yang Allah Ta'ala telah beri awal kepada kita, segerakan kepada kita. Jadi sekali lagi, kalau hari Jumaat, tanda dia macam mana? Kalau tanda solat, tanda dia solat
Masuknya waktu solat, tahlil dan juga takbir. Kalau masuknya hari Jumaat, saling ziarah menziarahi. Kalau masuknya bulan baru, bagi hadiah. Kalau masuknya tahun yang baru, dengar seruan pengumuman daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tukar malam dengan siang kan? Kalau diangkatkan tirai ataupun tabir tadi itu, tanda masuknya siang. Kalau diturunkan, tandanya masuknya malam. Kan? Tapi dalam syurga tirai lah. Disebut dalam bahasa itu sitar. Kan? Jadi jangan tanyalah tirai yang jenis macam mana tadi kan. Dalam syurga ni ada siang ke ada malam? Yang mana satu? Dalam kitab Kashful Asrar Amma Khafiya Al Afkar, Al-Imam Khawaji rahimahullahu taala sebut, para ulama bincang antara siang malam ni mana lebih afdal. Sebahagian para ulama mengatakan siang lebih afdal. Kerana siang ni lah waktu kita nak cari rezeki dan kita boleh tunaikan hak kita. Siang ni juga afdal kerana kita boleh jumpa orang, ziarah, hubung silaturahim. Sebahagian para ulama mengatakan siang lagi lebih afdal. Kerana apa? Dalam syurga tidak ada malam. Kan? Tapi dia buatkan tanda je lah. Sebagai tanda nak tahu masuknya hari baru. Siang ataupun malam ataupun masuknya hari yang baru. Sebahagian lagi bagi ahli sufi pula, mereka mengatakan malam lebih afdal daripada siang. Kenapa malam lebih afdal? Orang soleh kalau nak masuk subuh cukup takut. Kenapa dah hilang waktu, kurang dah waktu nak bermunajat dengan Allah Ta'ala. Paling seronok malam. Kita pun seronok juga malam. Saya lah kan. Depan saya ni masya-Allah dah. Jadi orang soleh suka malam sebab peluang nak bersendirian dengan munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita nak tengok sikit lagi apa dia tentang keadaan-keadaan mereka ni yang dimasukkan ke dalam syurga Allah Taala. Sebelum saya bahas tentang jual beli ni. Dulu masa saya dekat Mesir dulu ni, pelajar-pelajar medik ni ramai. Depa buat macam auditorium besar penuh. Minta cerita kepada saya ni, saya minta cerita tajuk tentang nikmat syurga. Soalan paling banyak apa je? Apa nikmat paling seronok? Bidadari lah. Yang paling banyak minta macam mana ciri-ciri bidadari? Oh, dewan penuh. Jadi minggu depan lawan bagi syurga cerita pasal dahsyatnya ahli neraka. Allah, kurang terus. Nak kita kata semangatnya semua kat nak masuk dalam syurga Allah Ta'ala ni. Takut nak dengar pasal neraka ni. Baik, ala kulli hal, kita nak tengok pula keadaan-keadaan mereka yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat ada satu ayat Quran, surah apa? Summa awrathna alladhina atayna. Surah, kalau tengok ada Quran ni surah Fatir. Ayat yang ke-32. Kalau ada Quran lah, sofa ke? Ada tak? Ada kan Quran sini? Bagi saya satu. Kalau ada Quran tengok dulu. Ini yang pertama kita nak kenal dulu mereka keadaan mereka yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni kita tadabbur sikit. Okey, sekali lagi pun ada lagi nak tadabbur ni, nak buka Quran. Ke sebelah kan. Jadi sekarang ni ayat 32. Bismillah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tengok ni. Ini nak cerita keadaan manusia-manusia yang masuk ke dalam syurga Allah Taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Summa awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kitab apa ni? Quran ni. Maksudnya apa dia? Kefahaman Quran ni. Ayat Quran ni yang faham siapa Allah kami bagi kepada di kalangan hamba-hamba kami yang kami pilih, yang kami suka kepada dia. Kami ini bermaksud bukan ramai. Ini beri ta'zim. Menunjukkan kami, Allah kata Allah, kami akan berikan Quran, kefahaman Quran ni kepada siapa? Hamba kami. Bukan semua. Alladzina istafaina, yang telah kami pilih dia. Bermaksud orang yang Allah pilih untuk faham Quran, mengaji Quran. Rasa lazat dengan Quran ni siapa? Mudah-mudahan itulah orang yang Allah Ta'ala sayang. Allahumma ja'alna minhum. Kalau dengar cerita macam ni, lintah di hati. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang tersebut.
Dengan tentang syurga, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan aku di kalangan mereka yang masuk syurga dan sebagainya lah. Baik. Tapi faminhum zalimun li nafsihi. Ada di kalangan manusia zalimun li nafsihi. Kelompok yang pertama, dia sudah buat zalim kepada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun. Ada kelompok yang kedua ni dia sedang-sedang. Sat buat dosa, sat tak buat maksiat, sat buat dosa, sat buat pahala. Kan? Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ada pula yang mana mereka lebih cepat, lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan kebaikan, ketaatan, cepat je laju nak buat. Biiznillah. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, cerita ayat ni cerita pasal 3 golongan. Ibn Abbas ni siapa? Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, kan? Saudaralah, kan? Abbas bapa saudara. Ni kan sepupulah. Makam beliau di mana? Di Taif. Kalau yang pergi Taif, ziarah makam Ibn Abbas ni, minta doa supaya Allah Taala bagi faham agama. Kan? Jadi bukan pergi saja tu. Walaupun di Taif shopping buah tu sedap lah kan, banyak buah-buah fresh kan. Yang nak pergilah. Tak ada. Kena pergi timing dia tu. Macam sekarang ni masih sejuk. Saya 20 bulan ni insya-Allah. Baik. Ayat ni Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan ada 3 keadaan manusia. Keadaan yang pertama siapa? Mereka yang buat zalim kepada diri sendiri. Keadaan yang kedua, mereka yang pertengahan. Sat buat pahala, sat buat dosa. Orang Kedah cakap tu, saya orang Kedah no. Senang. Hak ketiga, mereka ni yang jenis berlumba-lumba. Orang Kedah kata pulun sungguh ni. Pulun sungguh buat kebaikan ni, dia tak bagi peluang kat orang lain lah. Jadi di sini tiga-tiga ni mereka ni masuk syurga, tapi ada keadaan dia. Ada masuk syurga tanpa hisap. Ada masuk syurga kena hisap dulu. Ada masuk syurga lewat. Ada masuk syurga tapi kena cuci dulu dengan api. Kat dunia cuci dengan air, sabun bagi bersih. Kat akhirat cuci dia dengan api. Nauzubillah min zalik. Maka di sini tengok yang pertama. Allah Taala sebut apa ni? Wa minhum zalimun li nafsihi. Mereka yang melakukan zalim kepada diri sendiri ni. Di sini kata Sayyidina Ibn Abbas, wa zalimu li nafsihi yadkhuluna al-jannata bi syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oh, masya-Allah. Yang pertama apa? Yang pertama, mereka yang melakukan kezaliman diri sendiri, buat zalim diri sendiri, mereka masuk syurga juga. Tapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud zalim diri sendiri ni? Allah Taala suruh solat, dia tak mau solat, kadang buat, kadang tinggal. Tapi di Islam nak beriman tak? Beriman. Kan? Syafaat macam mana? Kemungkinan dia dah masuk ke dalam api neraka, maka Nabi minta dikeluarkan. Ataupun dah tak ikut perintah Allah, beriman tapi tak mau ikut perintah Allah, kena dulu azab, maka Nabi minta supaya dikurangkan azab. Tak kena azab, tarik semua masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Guru saya Syekh Taha Hamadi hafizahullah taala wa ra'ah. Saya belajar fiqh dengan beliau sebutkan daripada guru dia bahawasanya setiap yang namanya manusia ini, semua ni namanya manusia kecuali Nabi-Nabi dan juga Rasul, semuanya ada sifat zalim dan juga khianat. Kita ni, kalau orang kata kita zalim, kita khianat, boleh jadi, jangan marah. Kecuali mereka-mereka yang Allah Ta'ala selamatkan. Apa dia maksudnya? Apa yang dimaksudkan manusia ni zalim, manusia ni khianat? Iaitu manusia ini, zalim, contohnya apabila Allah Ta'ala bagi nikmat anggota badan, tapi salah guna anggota badan tersebut untuk buat dosa. Allah bagi nikmat harta, rupanya harta tersebut dia lagi lalai dengan Allah Ta'ala, zalim. Kan? Ada anggota badan ni tapi guna buat dosa, buat maksiat, zalim. Tak pandai guna. Kan? Itu contohlah. Apa maksud khianat pula? Maksud manusia ni khianat, mereka tahu sunnah Nabi SAW tapi tak mahu nak amalkan. Mereka teringin sangat nak dapat syafaat Rasulullah tapi kurang selawat pula, lupa Nabi. Itu dia panggil khianat. Mengaku sebagai umat Nabi tapi buat benda yang bercanggah dengan apa yang Nabi ajar. Allahu Akbar.
Kena ayat itu terpaku kita. Subhanallah. Jadi saya kata kalau orang sebut kamu ni zalim, kamu ni khianat, dan kamu ada ciri-ciri macam tu, maka jangan salahkan. Kan? Dapat nak? Siapa yang zalim, siapa yang khianat tadi tu. Baik, ini kelompok yang pertama. Jadi masuk syurga juga tak? Yang buat zalim ni, zalim pada diri sendiri ni, beriman tapi tak ikut arahan Allah Ta'ala, kan? Maka masuk juga syurga tapi lambatlah. Maka dia pilih jalan cara macam mana? Cuci dulu dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Last sekali baru masuk dalam syurga. Kan? Jadi Nabi tolong dia, syafaat Nabi, maka akhirnya dia dikeluarkan daripada api neraka Allah Ta'ala. Ya. Dia kan Nabi kata siapa yang ada dalam hatinya zarrah sikit je, la ilaha illallah, masuk syurga. Tapi di sini dalam hatinya ada, cuma dia zalim, dia tak sembahyang, dia tak buat apa, masuk juga syurga. Tapi cara dia cuci dulu. Dia pilih jalan masuk dalam neraka untuk cuci dulu. Orang beriman kalau masuk dalam neraka, na'udzubillah min zalik, bukan selama-lama dia, tapi masuk untuk apa? Cuci. Sebab tak layak lagi nak duduk bersama kelompok yang baik, melainkan telah dicucikan dosa. Jadi ni hak rendah sekali. Ada juga, ini peringkat keempat lah, masuk syurga paling rendah sekali. Yang tadi kita sebut, kemudian peringkatnya masuk syurga lewat pula. Yang ketiga, naik atas sikit daripada bawah ni, masuk syurga tapi kena cuci dosa dulu. Kemudian naik sikit peringkat ni sikit, masuk syurga tapi lewat sikit. Contoh hadis Nabi kata apa? La yadkhulul jannah, tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Maksudnya macam mana? Tak masuk syurga di kalangan orang awal. Masuk juga tapi lambat. Naik sikit, masuk syurga tapi kena hisap. Naik atas lagi, ni paling tinggi sekali. Masuk syurga tanpa hisap. Kita nak ambil yang mana ni? Kita tengok dulu. Ayat yang kedua tadi, apa ayat ini tadi? Yang pertama, golongan yang mana mereka ni menzalimi diri mereka sendiri. Yang kedua, mereka yang pertengahan. Pertengahan ni apa dia? Dia sembahyang juga, 5 waktu jaga, tapi ada time-time dia. Time nak buat baik dia buat, time nak buat dosa dia buat juga. Dia rojak, dia campur aduk. Dia muqtasid, pertengahan, sederhana, kan? Tapi kelompok macam ni banyaknya kebaikan daripada dosa. Dosa buat juga tapi kadang-kadang tergelincir sikit. Salah mata ke, salah pada mulut ke, tapi dia jaga lagi. Benda-benda yang Allah Ta'ala suruh dia jaga lagi. Maka di sini kata sini Abdullah bin Abbas, mereka masuk syurga dengan cara macam mana? Dengan cara rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kebanyakan manusia. Kita masuk syurga dengan apa? Rahmat Allah. Maksudnya pada kebanyakan orang, kan? Kita ni alhamdulillah lah, moga-moga Allah pelihara. Dalam duk jaga, dalam duk semayang, dalam duk buat benda fardu, kadang-kadang terlepas juga mulut cakap kata kat orang. Terlepas juga buruk sangka pada orang ni. Mata ni pandang sini pada orang juga. Ada dosa-dosa yang kita buat. Tapi benda tu kita, benda haram, hak besar kita tak buat, tapi tergelincir juga sikit-sikit. Benda fardu jaga. Dan ini kebanyakan manusia, iaitu masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala, kurniaan Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala. Kita kalau Allah Ta'ala bagi masuk kita dalam syurga, ikut keadilan Allah, teruk kita. Tapi untungnya kita masuk syurga dengan apa? Rahmat Allah. Kenapa teruk kalau masuk dengan keadilan Allah? Kira cukup. Contoh macam ni. Ada orang meninggal umurnya 40-an, 50-an lah, contohlah 50 ke. Tengok umur dia start semayang berapa? Kalau lelaki 15, balik 15 ke 40 berapa? 25. Maksudnya 25 tahun saja masuk dalam syurga. Habis 25 tahun keluar. Sebab adil. Tapi macam tu kah Tuhan kira orang kita? Tak. Orang beriman kalau masuk syurga selama-lama dia. Tu kalau kata masuk syurga ikut adil, teruk kita. Jadi kalau orang ni baru masuk Islam, lepas tu pergi medan syahid, medan perang syahid, semayang pun tak, nak ikut tak adil ni, tak boleh ni. Tapi Allah bukan kira macam tu. Allah kira dengan rahmat dia, luas rahmat Allah.
Jadi selama-lamanya duduk dalam syurga walaupun tak sembahyang. Ada sahabat macam tu, baru masuk Islam. Dengar arahan untuk perang, pergi perang. Mati syahid. Syurga walaupun tak sembahyang. Kan? Jadi auzubillahi min zalik. Ada lagi cerita dah ni, tapi tak yalah. Kan? Nak cerita panjang lagi. Ala kulli hal, kita tengok pula yang kelompok yang ketiga. Wa minhum sabiqun bil khairat. Mereka ni pula yang pulun sungguh buat kebaikan ni. Lepas mengaji, tak letih ke? Habis duha, lagi zuhur pula ada tadarus. Malam pula maghrib isyak, ngaji lagi. Lepas mengaji, buat kebaikan banyak lagi. Apa saja ni sabiqun bil khairat, berlomba-lomba buat kebaikan. Bukan kita nah. Biiznillah. Ni jangan berasa kita yang buat. Jangan berasa kita ni kekuatan daya kita ada. Allah yang bagi. Sebab tu Nabi suruh baca apa? Mudah-mudahan kita dapat amal. La haula wa la quwata illa billah. La haula apa maksudnya? Tidak ada haula, daya. Daya apa ni? Daya upaya. Apa dia? Daya apa? Satu-satu tu. La haula, tidak ada daya untuk apa? Anil maksiat. Untuk mengelak daripada maksiat. Tak ada daya, kita tak ada kekuatan. Kalau benda jahat tu nak mai, kita semua tak ada kekuatan. Tapi siapa yang tolong? Illa billah. Allah yang tolong. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Kuat untuk apa ni? Litta'ah, untuk buat taat. Siapa bagi? Illa billah. Allah yang bagi. Tu Nabi kata, siapa yang baca ni sehari 100 kali, penyakit paling rendah hilang pada badan dia, gham. Gham ni apa dia? Duka cita. Ham, gelisah, tak ada. Kan? Jadi orang yang baca ni sebab data yang baik buruknya Allah bagi. Maka dia faham dah. Dunia ni semua milik Allah. Dia tak akan ada sifat gelisah. Duka cita tak ada. Ini paling sikit Nabi kata. Kan? Paling sikit Nabi kata. Jadi mereka ni masuk surga macam mana? Tanpa hisap. Sebab tu kalau kita tengok orang soleh, kan, berlumba-lumba dengan sembahyang sunat. Ada hak ni berlumba-lumba dengan sedekah. Kan? Ada seorang tu, saya duk buat daurah kita. Ustaz, kalau apa-apa nak bagi sumbangan untuk pelajar, jangan bagi orang lain. Saya dulu. Jadi saya buat tak tahu je lah. Kadang-kadang tukarlah, orang lain pun nak buat juga pahala kan. Jadi dia kata, Ustaz, saya nak tumpang bab ni. Bila pelajar ramai beramal, saya dapat pahala. Jadi dia nampak macam tu. Kan? Jadi kalau untuk pelajar, Ustaz jangan bagi kat orang lain, bagi kat saya. Jadi saya diamlah, bagi orang lain dulu. Lama-lama bagi dia pula. Jadi saya jumpa orang macam tu. Duit yang dia ada, duit yang kita ada ni, hebat duit ni boleh tukar kepada pahala. Simpan, tak jadi pahala. Tapi tukar kepada kebaikan jadi pahala. Ini pukul apa dah? 11 syukur dah. Tak apa, kita masuk kepada tajuk yang lain pula. Bukan tajuk yang lain lah. Baca. La haula quwata. Sebahagian para ulama sarankan lepas asar. Jadi saranan je lah. Nabi suruh baca setiap hari. La haula quwata illa billah. 100 kali. Kategori masuk syurga tanpa hisap ke? Sifat manusia ni ada juga tergelincir dalam melakukan dosa tadi tu. Jadi kebanyakan manusia masuk ke dalam masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Sangat sedikitlah orang-orang yang masuk syurga tanpa hisap. Tapi ada, kalau buat dosa pun, contohnya mereka yang hafal Quran. Yang hafal Quran dia dapat tarik lagi masuk dalam syurga. Tapi sangat sedikitlah yang masuk syurga tanpa hisap. Jadi ada doa ni. Jadi ikut saya doa ni insya-Allah. Ya Karim, Ya Wahhab, adkhilna Jannatal Firdaus Al-A'la bighairi hisab. Ikut saya sekali lagi. Ada tiga doa tu. Tadi rekod ulang balik. Nanti nak tulis ni apa, jual beli ni tak jual lagi ni. Ni sebelah suku kena insya-Allah. Kau tajuk lain pula esok. Boleh insya-Allah. Ni habis berapa? 11? Insya-Allah. Ya Karim, Ya Wahhab, adkhilna Jannatal Firdausil A'la bighairi hisab. Nanti saya bagi insya-Allah. Ya Karim,
Ya Wahhab, matti'na, matti'na bil jannatil firdaus al-a'la bighairi hisab. Ya Karim, Ya Wahhab, adkhilna jannatil firdaus al-a'la bighairi hisab. Itu doa yang Syekh Nuruddin bagi supaya kita minta doa masuk syurga tanpa hisab. Kan? Dia tukarlah adkhilna, akrimna, matti'na. Kan? Matti'na, ya Allah bagi kami dapat nikmat lah. Nikmat masuk syurga tanpa hisab. Masukkan kami, muliakan kami. Itu maksud dia. Kan? Ha? Boleh je, tak ada masalah. Tapi dia feeling sikit lah kalau yang Arab tadi tu. Okay. Sekarang kita nak tengok sekejap tentang, bila kita cerita bab syurga ni, kita nak tengok sikit pada ayat surah Taubah pula. Tentang manusia-manusia yang berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah At-Taubah ayat yang ke 111, 112. Baik, sekarang kita nak tengok sikit jual beli dengan Allah Subhanahu, jual beli syurga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-111 surah At-Taubah. Sebelum tu, tadi saya baca bismillah ni kan? Macam mana hukum dia? Jadi ada dua pandangan. Dan dua pandangan ni merupakan daripada mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama pandangan Imam Ibn Hajar, nama dia. Ni ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i ni. Imam Ibn Hajar kata kalau kita mula-mula baca surah Taubah ni baca bismillah, sedangkan tak ada bismillah kan, hukum dia haram. Kan? Bagi Imam Ramli makruh aja. Surah ni tak ada bismillah, tiba-tiba kita baca bismillah. Bagi Imam Ramli makruh. Imam Ibn Hajar haram. Itu kalau di awal ayat. Kalau di tengah-tengah ayat macam ni, saya baca bismillah tadi, Imam Ibn Hajar kata apa? Makruh. Imam Ramli kata apa? Harus. Bukan harus, sunat. Ni dua-dua ni ulama besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Awal surah Imam Ibn Hajar kata apa? Haram. Imam Ramli kata apa? Makruh. Ni tengah surah Taubah. Ini masalah apa ni? Masalah baca bismillah. Baik. Tengah-tengah Imam Ibn Hajar kata apa? Ini kata sunat. Jadi kalau yang awal ni saya akan ikut pandangan ni lah. Kalau tengah-tengah ni tersebut buat macam mana? Maka sunat dapat, makruh boleh. Jadi dua-dua pandangan tidak ada masalah. Dekat sunat dapat pahala sikit. Tapi ada sebagian ulama pilih jalan adab, ambil pandangan Imam Ibn Hajar lah. Bukan maksud kata Imam Ramli tak ada adab, tapi untuk nak lebih menjagalah. Ini dipanggil apa? Pandangan yang luas lah. Okey, sekarang kita nak tengok sikit lah. 50 minit lagi, 10 minit, 15 minit lah. Kita nak tengok tajuk kita ni apa? Jual beli okay. Yang ni terpulang lah, nak buat awan ke, petak ke. Okey, jadi sekarang ni kita tengok dulu, ambil hukum fiqh sikit lah. Fiqh ni dipanggil al-aqid
ada rukun jual beli ni al-aqid, al-aqidani, al-ma'qudah alaih, al-aqdu. Dia ada penjual pembeli barang yang nak dijual. Lafaz akad, kan? Sirah qabul, kemudian guna apa? Duit lah kita. Maka saya tulis lah. Terus dalam rukun kita ni. Kita ada penjual. Kita ada pembeli. Kita ada barang yang nak dibeli. Kita ada akad ujung lah. Saya nak tulis panjang ni akad ni. Jadi kita guna apa barang ni? Kita guna duit. Yang ni kita guna akad. Sekarang ni kita nak ambil tadabbur surah Taubah ayat 111 hingga 112. Surah Taubah juga kan? Surah Taubah tadi pun surah Taubah. Baik, sekarang ni. Terusan tak elok lah, minta maaf lah. Okey nah. Sekarang ni innallaha ashtara minal mu'minin. Kan? Kemudian bi anna lahumul jannah minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ayat itu dulu. Ayat ni ada rukun jual beli ni. Sekarang ni siapa yang nak jual syurga ni? Allah Ta'ala jual. Yang boleh beli syurga siapa? Siapa kita ni? Ayat tu tulis apa? Hamba kau orang beriman. Mukmin. Mesti orang mukmin saja. Jadi syurga ni Nabi kata apa? Sil'atullah ghaliyah. Barang Allah Ta'ala yang mahal. Jadi bila barang mahal ni tak semua orang boleh beli. Yang boleh beli barang mahal untuk syurga ni siapa? Orang beriman. Kan? Okey. Kemudian kita nak beli apa dengan Allah ni? Allah jual apa? Syurga. Jadi barang yang kita nak dapat syurga lah. Okey. Sekarang ni apa? Innallaha ashtara minal mu'minin. Minal mu'minin na anfusahum wa amwalahum. Jadi duit ni benda yang kita kena korbankan. Kan? Kita nak beli barang, korbankan duit. Jadi macam tu juga kita nak korbankan, nak dapatkan syurga, kena korbankan apa ni? Allah sebut tadi. Amwalahum. Amwal ke apa ni Allah sebut? Anfusahum. Tengok Quran. Korbankan diri dan juga harta. Ini saya dapat ni daripada guru saya lah, Syekh Yusri di Mesir dahulu. Okey. Nah. Sekarang ni masa kita nak jual beli, kita ada dalam fiqh, kita ada ijab qabul. Lafaz dia. Jadi lafaz-lafaz ni, akad ni maksudnya apa? Kita nak ikat janji dengan Allah Ta'ala. Apa benda yang kita nak kena buat supaya sah jual beli kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ayat ni, akad ni pada ayat yang ke-112. Cuba tengok. Akad ni ada banyak. Ada 9 ciri. Pertama siapa? Muka surat sebelah. At-taibun. Syarat kita nak bagi dapat syurga Allah Ta'ala ni, sah jual beli kita dengan Allah, mesti jadi orang yang bertaubat. Mesti orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Baru layak nak dapat barang yang mahal daripada Allah Ta'ala. Itu panggil taubat apa ni? Nasubah. Ni kalau dia buat, esok buat pula, itu taubat naqisah. Taubat yang tipu. Ataupun istilah kata tahu buat. Taubat, dia tinggal dah. Sebab tu jalan pertama sekali jalan nak menuju Allah Ta'ala ni mesti apa? Taubat. Allahumma ja'alna minhu. Jadi Nabi kata apa? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat minadz-dzambi. Nabi tak sebut minadz-dzunub. Daripada satu dosa. Maksudnya kata Imam Ghazali, bila Nabi sebut macam tu, setiap satu dosa kita kena taubat.
dosa mulut, dosa mata, dosa telinga. Satu-satu kena taubat. Nabi tak kata minaz dzunub, minaz dzambi satu-satu. Dia mufrad. At-taibuna, kemudian yang kedua siapa? Al-abid. Abid ni pada orang yang beribadah. Ahli ibadah. Jadi kata guru kami, nak dapat sungguh betul kita ni dapat jual beli dengan Allah Taala, jadi orang yang ahli ibadah yang jaga waktu solat. Tu dia. Apa maksud orang soleh? Masa guru kami Syekh Taharayan hafizahullah rahimahullah taala, dia meninggal guru saya. Dalam pengajian dia tanya, apa maksud orang soleh? Apa maksud orang soleh? Orang solehah ni dia, solehah. Solehah ni apa maksud dia? Soleh lelaki, solehah perempuan. Soleh ni dia peringkat paling rendah dalam syurga. Kan? Soleh ni peringkat paling rendah dalam syurga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada wassalihin. Peringkat paling tinggi siapa? Nabi-nabi, rasul. Kan? Peringkat paling rendah bawah Nabi Rasul siapa? Tu dia tepi ni lah. Nabi. Paling tinggi ni. Nabi Rasul semua ni lah. Peringkat kedua dalam syurga? Siddiqin. Orang yang sungguh jujur dengan Allah Ta'ala. Ketiga? Syuhada. Keempat? Orang soleh. Jadi orang soleh ni apa maksud orang soleh? Sifat dia macam mana? Kata guru saya, orang soleh ni dia mesti jaga hubungan dengan Allah, kemudian jaga hubungan dengan makhluk. Kalau dia rajin sembahyang berjemaah, baca Quran rajin, tiba-tiba dengan manusia mulut leza, tak jadi. Jiran sakit hati dengan dia, tak jadi. Dia bukan orang soleh lagi. Jumpa kucing dia sepak, pokok bunga dia patahkan. Jadi tu bukan orang soleh lagi. Soleh ni mesti jaga dua hubungan. Baik, nak jadi yang ni susah tak? Soleh ni. Insya-Allah. Paling rendah ni, syuhada ni masa perang dengan orang kafir aja. Kan? Siddiqin boleh tak sampai tahap ni? Kan? Ni susah, tapi ada satu cara Nabi bagi jalan. Man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma. Siapa yang datang ajalnya, ketika itu dia sedang menuntut ilmu. Wa bainahu wa bainal anbiya, antara dia dengan nabi-nabi, fil jannah, dalam syurga. Nabi kata beza dia dengan nabi-nabi ini dalam syurga, bukan kat dunia. Darajatun wahidah, hanya beza satu darjat. Jadi maksudnya apa? Siapa macam kita ni insya-Allah niat mengaji sampai mati. Boleh insya-Allah. Pasang azam mengaji sampai mati. Darjat duduk kat mana ni? Siddiqin ni. Tinggi. Kata Imam Suyuti dalam Jami' Saghir, kalau orang ni dia langkah setapak ke depan, maka sama darjat dia dengan Nabi. Kalau. Tapi tak boleh lah. Nak kita kata dekatnya orang siddiqin, orang yang mengaji, meninggal dalam pengajian ni, masya-Allah. Ataupun niat dia dalam bentuk ilmu ni. Baik, kita sambunglah. Yang ketiga siapa? Al-Hamidun. Orang yang puji Allah. Boleh lagi nak? Sikit lagi nak? Saya habiskan tajuk ni nak? Minta maaf terlajak nak? Baik. Manusia ni suka puji Allah bila? Bila dapat nikmat. Tapi bila dapat musibah, puji tak? Tengok Nabi. Nabi, kalau sahabat nak tahu Nabi sonok hari itu, jawapan Nabi macam mana? Bila dia tanya, macam mana keadaan Rasulullah? Nabi kata apa? Alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmus salihat. Itu sahabat tahu, oh ini tanda Nabi seronok hari ini. Sekali lagi, alhamdulillah. Ikut saya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya menyempurnakan segala kebaikan. Bila Nabi sebut macam tu, sahabat tahu ini Nabi seronok hari ini.
Tapi kalau hari tu Nabi tak apa nak seronok, ada benda musibah ke sikit kan, Nabi kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kita kalau hari tu mood tak elok, macam mana hari kawan tanya? Boleh kita dulu. Betul tak? Saya lah tu. Tapi Nabi ajar kita ni tak kira. Syukur ke, ujian ke, nikmat ke, semua alhamdulillah. Ada seorang Habib di sini, kawan saya cerita, dia ada madrasah tu. Saya tak mau sebut lah. Beliau ni ada nak kena bayar bulanan tu 10,000. Waktu tu dah lepas renovate tak cukup duit. Jadi petang tu kontraktor minta nak kena bayar 10,000. Anda nak kena renovate tu 10,000. Allah sudah. Buat apa? Ambil tasbih, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuhan sedang uji ni. Duit tak cukup, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Elok saja lepas asar, datang seorang bagi cek 10,000 cukup. Jadi kita manusia puji Allah bila dapat nikmat. Bila tak dapat nikmat, tak. Lepas tu sahabat paling takut bila dapat nikmat. Kenapa takut lupa Allah? Kan? Bila dapat ujian, asal seronok sikit sebab tanda Allah sayang. Tapi jangan minta lah. Kita tak minta ujian, tapi kalau Allah bagi, mudah-mudahan itu tanda Allah sayang lah. Itu puji Allah. Jadi puji Allah bukan hanya waktu dapat nikmat, tapi dapat ujian pun sebab Allah yang bagi. Tetap juga puji Allah. Kemudian, as-saihun. Saihun ni apa dia? Ada banyak maksud. Dalam terjemahan dia tulis apa? Mengembara. Mengembara ni apa dia ni? Travel ke? Tak. Mengembara ke arah ketaatan. Mengembara kebaikan. Maksudnya mencari kebaikan. Maka ni termasuklah siapa ni? Termasuklah mereka yang menuntut ilmu. Lagi? Termasuklah juga mereka yang nak sambung satu rahim. Okey, jadi kita ni termasuk kat ni, mudah-mudahan insya-Allah termasuk. Ataupun bahagian tafsiran yang lain maksudnya apa? Puasa. Sa'ihun ni maksudnya puasa. Seterusnya yang keempat, kelima, 5 dengan 6, rukuk. Orang yang rukuk juga orang yang sujud. Apa maksud dua ni? Orang yang banyak solat, banyak solat sunat. Banyak sembahyang lah, banyak solat. Jadi banyak solat ni sembahyang sunat lah. Kan? Ya, sebab sembahyang wajib 5. Kemudian syarat yang ketujuh siapa ni? Nak jual beli dengan Allah, amal ma'ruf. Yang ke-8, nahi mungkar. Ke-9 tengok ni. Cuba tengok ni. Al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Ayat ni Allah Taala sebut last sekali, wal hafizun, mereka yang menjaga sempadan Allah Taala. Bila maksud menjaga sempadan ni siapa? Menjaga hukum hakam. Ataupun sempadan. Ini penting ni. Tanda nombor 9 ni. Last. 6. Rukuk sujud. Sebab ayat tu ar-raki'un as-sajidun. Rukuk dan juga sujud. Jadi maksudnya apa tu ni? Banyak solat. Sembahyang sunat lah. Baik. Untuk akhir. Sekali saya terang yang tu. Minggu ni kuliah saya serta bab sujud syukur je. Saya habiskan tajuk ni dulu. Jadi dalam akad kita dengan Allah Ta'ala ni, ada 9 benda yang kita nak kena jaga supaya sah jual beli syurga dengan Allah Ta'ala. Di sini, bila ayat yang terakhir Allah sebut, wal hafizuna li hududillah, mereka yang menjaga hukum hakam Allah Ta'ala ataupun yang menjaga sempadan Allah Ta'ala. Maksudnya macam ni. Sekalipun kalau dia banyak sembahyang sunat, kalau dia banyak puji Allah, kalau dia tu ahli ibadah, kalau dia tu ahli taubat, tapi tak jaga hukum hakam, tak jaga sempadan, dia langgar apa yang Allah Ta'ala buat, Allah kata haram, dia kata halal.
ataupun yang halal diharamkan, maka dia dah langgar hukum Allah. Jadi semua ni 1 sampai 8 tak terpakai. Itu panggil apa? Wal hafizu tu dipanggil waw ataf. Dia waw ataf dengan ayat sebelumnya ni membawa maksud ditaksis untuk nak khususkan. Kalau dia orang taubat ibadah main sunat banyak tapi melanggar hukum hakam ni buat benda haram, semua ni tak terpakai. Ni nampak Itu panggil penting. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang soalan tadi, masalah berkaitan tadi. Ya. Bukan. Masya-Allah. Itu bukan satu lagi. Last sekali Allah kata apa? Siapa-siapa yang dapat jaga 9 ni, kesan dia apa dia? Wabashiril mu'minin. Bahagialah orang beriman. Itu apa dia? Natijah dia ataupun apa yang kita dapat setelah kita ikut semua ni. Wabashiril mu'minin, dapat berita gembira syurga lah. Kalau tu dekat akhirat, kalau dekat dunia berita gembira dia apa dia? Dia dapat kawan yang soleh-solehah, dapat jiran yang baik, dapat anak-anak yang baik, semua macam-macam berita gembira Tuhan bagi kat dia. Mimpi-mimpi yang baik. Jadi wabashiril mu'minin ni dekat dunia pun dapat, dekat akhirat pun dapat. Okey. Selesai nah, insya-Allah. Jadi saya nak sebut sikit tadi tentang masalah sujud ni. Apa dia ni? Sujud di sini kan. Jadi kita kena tengok dulu hukum. Ada orang ni kata guru saya, benda ni yang buat benda haram ni hatta di Mekah pun buat. Dalam Masjid Nabawi pun buat. Dalam masjid pun buat. Apa dia? Iaitu lepas solat, bisa tengok ada orang sujud syukur. Habis sembahyang, sujud syukur. Jadi ada keadaan yang haram, ada keadaan boleh buat. Sujud syukur ni apa dia? 5 minit je. Sujud syukur ni, takrif dia yang pertama, kita dapat satu nikmat yang tak disangka-sangka. Ataupun selamat daripada musibah. Okey. Sekarang ni, dia keadaan dia lepas sembahyang fardu, dia sujud syukur, boleh jadi haram, boleh jadi okey. Tengok keadaan. Kalau lepas sembahyang fardu, kemudian orang beritahu, kamu dah dapat anak, dapat cucu, ataupun dia buka mesej, pinangan dia diterima, dia pun sujud syukur. Kenapa? Itu nikmat yang tak disangka-sangka kan. Bukan selalu dapat anak cucu ni, pinangan ni. Sujud syukur. Maka perbuatannya boleh. Tapi kalau kita tanya dia kenapa sujud syukur? Saja lepas sembahyang dapat sujud syukur, alhamdulillah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Yang kita duduk sembahyang 5 waktu tu nikmat yang tak disangka-sangka kan, kita wajib buat. Wajib buat. Maka dia tak kena dengan hukum, tak boleh. Dia perhatian tentang sujud syukur. Jadi semenjak Piala Dunia ni, saya minggu ni tumpu tajuk tu lah. Peringat kat manusia ni sujud syukur. Tu kita tumpukanlah. Ala kulli hal. Ini tajuk hari ni serta pasal syurga ni tak habis. Serta syurga ni banyak, tapi cukup lah. Dia tak boleh banyak-banyak. Sikit-sikit lah. Mesti ada wudu, mesti tutup aurat, mesti menghadap qiblat. Kalau tak ada wudu, dia dah buat perbuatan yang haram, dosa. Kalau luar sembahyang, 5 syarat dia. Pertama niat, kedua angkat takbir, kemudian sujud berapa kali? Sekali. Lepas sujud kita buat apa? Angkat kepala, rukun yang keempat. Kemudian bagi salam. Bagi salam, salam berapa kali? Sekali je. Salam 2 kali dalam sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun tak pusing tak apa. Kalau nak ikut mazhab kita, tentulah haram. Mesti kena ada wudu. Mesti kena menghadap qiblat, mesti tutup aurat. Mazhab ni saya tak tahu. Mazhab kita macam tu. Itulah. Tu wallahu alam lah. Tapi ada keadaan, contoh macam Sayyidina Bilal. Dia kan lepas Rasulullah wafat, beliau pindah ke Syam. Maka Nabi tegur dalam mimpi, "Ma hadzal jafa ya Bilal? Kenapa keras sangat ni? Lama tak ziarah aku ni." Terus dia tersentak, bangun pagi, bertolak pada Syam, ziarah Nabi SAW. Bila sampai ziarah Nabi, terus macam tersujud tu. Jadi depan Sayyidina Umar tak pancung. Apa sujud dekat Nabi ni? Mana tahu itu perasaan naluri dia tak tahan. Kan? Jadi itu tak ada masalah. Tapi kalau dalam mazhab kita, sujud syukur ni mesti kena ada syarat tu. Tutup aurat, ada wudu, menghadap qiblat. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa ala. Macam mana? Apa dia? Sujud syukur. Dia selagi mana tak panjang lah waktu dia.
Kita dapat berita, tengoklah panjang tu macam mana. Esok baru kita sujud syukur, tak boleh. Dia panjang sangat. Selagi mana nisbah dengan keadaan tu tak panjang, silakan. Dia nak sujud tapi tak ada ruang, dia simpan sekejap. Petang sikit, lepas tu sikit tak ada masalah. Ikut pada keadaan. Jadi ada orang dia pipi Allah, lama tak ada Rasulullah. Tu nikmat bukan selalu kita dapat. Jadi macam muka tengok-tengok Kaabah, Allah lama dah rindu. Sujud syukur tak ada masalah. Tapi dah duduk kat Mekah dah esok ni 2-3 hari duduk tengok selalu dah. Dia bukan nikmat yang tak disangka-sangka dah. Ni yang mula-mula sekali tu. Ya, sama. Tapi takut polis marah lah pula. Tujuh tak tahu kan. Sikit insya-Allah. Khairlah. Sekian itu dahulu yang dapat saya sampaikan. Aku dah qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Kita baca selawat Imam Syafi'i di akhir kelas. Allahumma salli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Kata guru saya, siapa yang baca selawat Imam Syafi'i di akhir kelas macam tadi, insya-Allah ilmu dia dekat, cepat ingat dan dia cepat beramal. Maka saya bagilah untuk sama-sama kita ijazahkan insya-Allah. Khair terus insya-Allah. Sekadar dahulu minta maaf banyak-banyak. Kalau ada terkasar bahasa untuk pertemuan pertama macam itulah. Saya sekadar yang boleh saya kongsilah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Allahumma nazzil qulubana 'ala ta'alluqi biman dunaka waj'alna min qawmin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Allahumma arzuqna zikra rahmatikal haram wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wal Madinah wal Aqsa. في هذه السنة وفي كل سنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.